Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembentangan kali ini, kumpulan kami akan membentangkan topik Rukun Negara, Kedaulatan Undang-Undang, Hakikat dan Realiti Semasa. 16 September 1965 adalah satu tarikh keramat di mana Tanah Melayu telah menjadi sebuah negara yang terdiri daripada berbilang kaum hasil dari penjajahan British. Kedatangan berbilang kaum ini memberi kemakmuran yang baik, tetapi disebabkan ketamakan British, perkauman ini diasingkan, sekaligus menyebabkan sosioekonomi Malaysia tidak seimbang. 13 Mei 1969. Pada tarikh ini telah berlakunya keresahan kaum di antara kaum, sekaligus menyebabkan negara diisytiharkan darurat pada malam 16 Mei 1969. Majlis Gerakan Negara, iaitu dikenali sebagai Mageran, ditubuhkan bagi mengambil alih fungsi pentadbiran. Pada 30 Ogos 1970, Rukun Negara diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong hasil daripada acuan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Rukun negara yang menjadi asas pembentukan negara juga berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia, wajib dijadikan pegangan serta amalan tanpa rasa berbelah bagi agar rakyat Malaysia ini hidup aman dan damai. Rukun negara dibentuk untuk mengukuhkan perpaduan bagi negara kita, dan di dalam prinsip rukun negara terdapat 5 perkara yang perlu kita ketahui, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bagi prinsip pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, prinsip ini mempamerkan agama mampu menjadikan sesebuah negara berdaulat. Sebagaimana yang diketahui, agama Islam adalah agama yang rasmi persekutuan di Malaysia. Namun untuk agama yang lain seperti India, Cina, orang asli dan banyak lagi, tiada larangan untuk mengamalkan agama lain. Tindakan untuk membezakan agama serta kepercayaan warga negara Malaysia amatlah dilarang. Oleh itu, menerusi prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini secara jelasnya menunjukkan agama itu penting dalam memastikan sesebuah negara kekal berdaulat. Secara tidak langsung juga tidak akan meruntuhkan institusi tersebut. Seterusnya iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini melambangkan perpaduan kepada Malaysia. Prinsip ini berteraskan kepada sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, di mana raja kita adalah ketua kita yang memiliki kuasa dari segi pemantauan agama, lantikan perlembagaan serta memberi keampunan. Jadi, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara ini menuntut untuk semua rakyat Malaysia perlu menzahirkan rasa sayang, setia dan taat kepada raja kita. Keluhuran perlembagaan. Prinsip ini mencerminkan perlembagaan Malaysia yang meliputi sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan serta hak sosio-ekonomi rakyat. Prinsip ini juga bertujuan melindungi semua rakyat Malaysia dari segi hak serta keistimewaan mereka sebagai warga negara, dan sememangnya perlembagaan negara telah digubal berasaskan persepakatan bersama. Bagi pengetahuan semua, perlembagaan Malaysia tidak boleh dipersoalkan sewenang-wenangnya. Ini mampu mengganggu-gugat kedudukan perpaduan negara. Kedaulatan undang-undang. Semua negara memerlukan perundangan bagi kekal berada di bawah pentadbiran yang makmur, stabil dan seimbang. Selain itu, hak kita sebagai warga negara dapat dilakukan secara bebas asalkan kita tidak melanggar sebarang perundangan atau perkara yang tidak dibenarkan di bawah perlembagaan Malaysia. Dan yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini adalah bertujuan untuk membentuk kepribadian warga negara Malaysia.
kita sememangnya terkenal dengan budi bahasa yang tinggi dan kesopanan yang tinggi. Jadi, dengan adanya prinsip ini, secara tidak langsungnya dapat membentuk hubungan konteks antara perkauman yang lebih harmoni. Secara tidak langsung juga, prinsip ini mampu menjadikan perpaduan untuk masyarakat negara kita dalam memelihara kesantunan serta nilai-nilai murni. Hai, Assalamualaikum. Saya akan bentangkan tajuk seterusnya iaitu punca pembentukan rukun negara. Ada beberapa punca yang telah dikenal pasti. Yang pertama adalah jurang taraf hidup. Seperti yang kita ketahui, rukun negara digubal selepas peristiwa merdeka. Jadi, jurang taraf hidup antara kemewahan bandar dan kemiskinan desa yang berlaku mendorong kepada beberapa perbalahan dan kekacauan antara kaum, which is kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India di tanah Melayu. Maka rentetan daripada perbalahan dan kekacauan bilau yang dilakukan membawa kepada peristiwa berdarah yang dikenali sebagai peristiwa 13 Mei 1969. Punca kedua yang akan dibincangkan adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat. Di antara tujuan awal pembentukan rukun negara adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat, di mana kemakmuran dan kestabilan negara dapat diterima, dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua rakyat Malaysia. Umum mengetahui bahawa kedaulatan undang-undang merupakan rukun negara yang keempat. Jadi, kerajaan dan rakyat adalah terikat kepada undang-undang dan mereka wajib mematuhinya secara menyeluruh. Melalui pandangan ahli falsafah Rom, Marcus Tullius Cicero mengatakan bahawa kebahagiaan sesebuah masyarakat itu bergantung kepada kepatuhan dan penerimaan seseorang terhadap undang-undang dan peraturan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa untuk mencapai perpaduan yang lebih erat, keadilan perlu diberikan dan dijalankan. Dan untuk mencapai keadilan ataupun nilai saksama kepada semua rakyat dan kepada semua rakyat di sesebuah negara adalah dengan menetapkan satu garis panduan yang dikenali sebagai undang-undang dan peraturan. Apabila undang-undang dilaksanakan adil dan telus, maka perpaduan yang lebih erat akan dapat dinikmati. Kita beralih kepada punca yang ketiga adalah untuk memelihara cara hidup yang demokratik. Okey, umum mengetahui untuk mentadbir sesebuah negara, lebih-lebih lagi sebagai contoh saya memberikan Malaysia di mana kita mempunyai 3 bangsa yang berlainan, 3 agama, kepercayaan yang berlainan, yang berbeza. Jadi adalah amat penting untuk mengekalkan demokrasi supaya tidak berlaku apa-apa yang dapat merugikan kestabilan negara. Cara hidup demokratik di sini bermaksud kebebasan hak asasi, iaitu kebebasan untuk memiliki agama dan selagi mana ianya tetap di bawah perlembagaan undang-undang yang sah, dan juga kebebasan untuk rakyat bergiat politik selagi mana mereka tidak menggugat memang kestabilan negara. Punca seterusnya iaitu punca yang keempat, rukun negara diwujudkan adalah untuk memperkukuhkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini diperkukuhkan melalui penubuhan Majlis Perpaduan Negara. Selain itu, kerajaan juga turut memasukkan unsur-unsur rukun negara di dalam agensi kerajaan dan juga agensi-agensi bukan kerajaan untuk memastikan bahawa generasi muda juga dapat memahami konsep rukun negara. Maka rukun negara ini juga dimasukkan di dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, pendidikan civic dan pendidikan moral yang kita belajar waktu sekolah dulu. Last but not least, punca yang terakhir adalah
untuk membentuk sikap liberal. Sikap liberal dalam konteks ini bermaksud sikap rasional dan bertolak ansur. Ini disebabkan oleh perbezaan antara agama dan kepercayaan yang kita anti. Memandangkan Malaysia ada banyak kepercayaan, sebagai contoh orang Melayu dengan agama Islam, orang Cina dengan agama Buddha ataupun Kristian, orang India dengan kepercayaan Hinduism dan juga mungkin ada yang Kristian, dan ada lagi banyak agama lain, dan juga kepercayaan adat resam dan budaya. Jadi di sini walaupun berbeza fahaman, berbeza cara hidup, berbeza budaya, melalui rukun negara ini kerajaan bertujuan untuk menerapkan sikap rasional dan bertolak ansur. Jadi kesemua perbezaan itu jika dibentuk melalui satu kesepakatan yang benar dan betul, mungkin dapat menjadi sumber kekuatan untuk negara Malaysia mencapai perpaduan yang lebih erat dan lebih kukuh di masa yang akan datang berbanding sekarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan kepentingan menghayati rukun negara. Yang pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat. Semua rakyat hendaklah mendukung cita-cita untuk membentuk satu bangsa dan negara di mana ahli-ahli masyarakatnya menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan perbezaan kepercayaan masing-masing. Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum dengan berbagai-bagai perbezaan yang wujud. Keadaan ini bertambah rumit lagi kerana wujud ketidakseimbangan keekonomian antara kaum. Sesungguh pun wujud unsur-unsur perbezaan ini melalui rukun negara akan dapat membentuk satu negara yang bersatu padu di mana semua rakyat tanpa mengira kaum mempunyai semangat kesetaraan dan perasaan cinta terhadap negara. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan-kegiatan berpolitik rakyat di negara ini asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Tetapi hak-hak serta kebebasan yang diberikan ini tidak boleh disalahgunakan atas nama demokrasi untuk membakar perasaan perkauman atau bagi memusnahkan demokrasi. Apabila berlaku sebarang masalah yang melanda negara, kepentingan bangsa dan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum jika mahu kestabilan dan keselamatan negara berkekalan. Yang ketiga, mencipta sebuah masyarakat yang adil. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat yang adil akan wujud di negara ini jika kekayaan negara dapat dibahagikan adil dan saksama. Bagi mencapai tujuan ini, pihak-pihak yang lemah akan dibantu supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dengan pihak-pihak yang lebih maju. Masyarakat adil yang kita cita-citakan itu bebas daripada penindasan seseorang terhadap yang lain ataupun penindasan sesuatu golongan terhadap yang lain. Yang keempat, membentuk satu sikap yang liberal. Masyarakat negara ini bebas mengamalkan agama dan adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan matlamat perpaduan negara. Kita sesungguhnya mempunyai kekayaan dari segi kebudayaan dan adat resam yang negara diamalkan oleh masyarakat pelbagai kaum. Walaupun ada perbezaan, semua anggota masyarakat hendaklah bercita-cita untuk mewujudkan satu masyarakat di mana keadaan berlainan kebudayaan itu boleh menguntungkan dan menjadi sumber kekuatan pada bangsa dan negara Malaysia. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, membina sebuah masyarakat progresif. Kita bercita-cita hendak mewujudkan sebuah masyarakat progresif yang mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi selaras dengan perkembangan teknologi terkini serta dunia tanpa sepadan dan era globalisasi. Dunia kini sedang menyaksikan perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam bidang ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Masyarakat progresif yang hendak diwujudkan merupakan satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan kemajuan sains dan teknologi yang akhirnya akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju sebagaimana matlamat wawasan 2020. Tetapi kemajuan tersebut tidak akan menjadikan rakyat negara ini terkeluar daripada batas-batas agama dan nilai-nilai ketuhanan. Kesan rukun negara di bawah kedaulatan undang-undang. Bagi negara, kedaulatan undang-undang adalah falsafah nasional keempat di antara rukun negara
dan juga telah diperkenalkan oleh perundangan Islam sebelum rukun negara diperkenalkan. Begitulah betapa pentingnya undang-undang dalam sistem pemerintahan Malaysia. Kita dapat melihat bahawa tujuan mewujudkan rukun negara adalah untuk memperkuatkan perpaduan, mempertahankan cara hidup demokratik, mewujudkan masyarakat yang adil, menjamin sikap bebas terhadap tradisi pelbagai budaya, dan membentuk masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Memetik kata-kata Prof. Madya Dr. Syam Rahayu, prinsip kedaulatan undang-undang ini mengandungi dua perkara umum. Yang pertama, kuasa yang dilaksana oleh kerajaan hendaklah mempunyai asas atau disandarkan kepada sumber yang sah. Ini menjadikannya sistem yang mendaulatkan undang-undang, bukannya sistem yang mendaulatkan individu. Kedua, badan kerajaan hendaklah bertindak mengikut undang-undang yang mengandungi piawaian keadilan yang diterima oleh masyarakat bersandarkan nilai-nilai tertentu yang disepakati dalam pengisian perlembagaan. Banyak kesan yang mendatangkan keburukan akibat tidak akur kepada rukun negara dan kesan yang positif apabila mematuhi rukun negara. Jelasnya, menetapkan prinsip kedaulatan undang-undang di rukun negara akan memberi pelbagai kesan positif kerana undang-undang yang digubal di negara ini menjamin bahawa negara tersebut akan selalu menjaga keadilan dan kesaksamaan tanpa mengira bangsa, adat, budaya, etnik dan lain-lain. Sejak terbentuknya prinsip kedaulatan undang-undang, kesan positif yang telah kita lihat adalah yang pertama, dapat memastikan bahawa keharmonian sesuatu dapat berlaku dengan sempurna untuk kebaikan bersama dan tidak hanya memfokuskan kepada suatu etnik atau agama. Seperti contoh, pada tahun 2020, masyarakat Malaysia membuktikan bahawa ramai antara mereka berpegang teguh kepada prinsip rukun negara keempat, iaitu kedaulatan undang-undang, setelah diuji oleh wabak COVID-19 yang melanda Malaysia dan seluruh pelosok bumi. Rakyat Malaysia akur dengan prosedur operasi standard dan menjalani tempoh perintah kawalan pergerakan sehingga dapat menurunkan jumlah kes secara drastik sehingga mendapat pujian banyak media luar. Ianya dibuktikan apabila kadar pematuhan rakyat Malaysia terhadap perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan kerajaan adalah tinggi kerana sebahagian besar daripada mereka telah memahami dengan jelas tujuan perintah itu dikuatkuasakan, kata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam akhbar Berita Harian pada 8 Mei 2020. Namun pada hari ini kita dapat melihat bilangan kes COVID-19 harian telah pun meningkat dengan mendadak. Ini kerana pematuhan prosedur operasi standard di kalangan rakyat telah pun berkurangan selepas berasa terlalu selesa dengan pelonggaran prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan. Ini ialah antara kesan buruk jika tidak mengikuti prinsip rukun negara yang keempat. Selain itu, prinsip kedaulatan undang-undang ini juga turut dapat memberi peluang kepada pemimpin dan rakyat untuk terus menjalin hubungan yang sihat dan bersifat adil kepada kedua pihak. Sebagai contoh yang dapat dilihat, keluhan rakyat selepas diumumkan perintah kawalan pergerakan yang menyebabkan ramai rakyat yang terkesan akibat kekurangan sumber pendapatan dan pelbagai lagi masalah daripada pelbagai lapisan umur dan pangkat. Kerajaan terus mengambil langkah untuk membantu golongan yang memerlukan dengan pelbagai bantuan seperti bantuan sara hidup,
bantuan prihatin nasional, bantuan prihatin rakyat, dan bermacam lagi bantuan yang disediakan. Ini membuktikan bahawa menghormati undang-undang yang sedia ada tidak bertujuan untuk menindas mana-mana pihak dan sekaligus dapat memberi peluang kepada pemimpin dan rakyat untuk berkomunikasi secara berkesan. Dalam masa yang sama, terdapat juga kesan yang negatif dapat dilihat seperti meningkat golongan yang mula memandang remeh undang-undang yang tidak dilihat sebagai penting atau keutamaan bagi mereka dan juga berasa diri lebih besar daripada undang-undang. Sebagai contoh, dalam petikan akhbar Sinar Harian, tahun ini sahaja beberapa kes pencemaran sungai telah berlaku di negara ini sehingga memberi kesan langsung bukan sahaja kepada hidupan sungai tetapi juga kepada manusia pada 20 Mei yang lepas. Ini membuktikan ramai rakyat Malaysia yang tidak dapat mengikut prinsip kedaulatan undang-undang sehingga menyebabkan masalah seperti berikut masih berlaku biarpun pelbagai akta telah diwartakan oleh Jabatan Alam Sekitar. Kesan negatif tidak memegang prinsip kedaulatan undang-undang yang terakhir ialah wujud masyarakat yang tidak taat terhadap pemerintah dan tidak akur akan undang-undang ditetapkan. Kebelakangan ini, ramai dalam kalangan rakyat terus-menerus melanggar arahan daripada pemimpin. Sebagai contoh, petikan akhbar Berita Harian pada tahun 2020, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin kesal apabila masih ramai degil dan ingkar akan arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan ramai yang masih tidak bertoleransi dengan prinsip kedaulatan undang-undang sehingga masih berlaku kes seperti berikut yang jelas sekali tidak akan membantu negara dalam membentuk masyarakat yang berakhlak dan mematuhi undang-undang negara. Kesimpulan, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa rukun negara wajib atau harus dihayati oleh semua lapisan masyarakat Malaysia. Rukun negara adalah nilai yang perlu dicapai dan amalan yang perlu dilakukan kerana ia tidak akan memberi kesan kepada jiwa seseorang sekiranya tiada semangat patriotik terhadap Malaysia. Seterusnya, undang-undang yang diatur perlu dipatuhi dan diterima oleh masyarakat sebagai rakyat Malaysia. Selain itu juga, amalan rukun negara akan mewujudkan masyarakat yang bersatu padu tanpa mengira bangsa dan saling menghormati antara satu sama lain. Dengan ini sekaligus dapat membantu negara kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan yang liberal dan demokratik. Dan akhir sekali, prinsip rukun negara wajar disemai dalam jiwa setiap golongan masyarakat bermula dari awal, bukan sekadar lafaz tanpa memahami maksud sebenar rukun negara. Jadi setakat itu sahaja pembentangan kami untuk topik ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.